Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ala hazini wa kullu niyatin salih Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, Alhamdulillah, ucapan ribuan terima kasih kepada teman-teman, tuan-tuan puan-puan sekalian, kawan-kawan yang berada dalam sesi ini untuk kita dapat bersama-sama untuk kita menghadiri majlis ilmu ini. Dan sekadar makluman kepada semua juga, bahawasanya malam ini kita telah masuk dalam bulan yang baru iaitu bulan Rabiul Awal, dan bulan ini biasanya kita dikenali sebagai bulan kita memperingati tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun bulan kelahiran baginda. Jadi biasanya para ulama kita dia akan gigih membaca kitab-kitab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada bulan Safar lagi untuk menghidupkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian pada bulan Rabiul Awal juga macam gitu. Tapi alhamdulillah dalam masa yang sama juga ada beberapa cara yang lain juga untuk kita menimbulkan ataupun kita merafakkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk dengan kita membaca Al-Quranul Karim sebagai mukjizat daripada Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan itu menjadi satu panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi biasanya juga kita pada malam-malam Jumaat ni biasanya kita digalakkan untuk banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi untuk saya lebih gemar apabila kita ni bukan sahaja berkumpul dan kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun beberapa surah yang tertentu, tapi saya lebih gemar apabila kita adakan satu sesi di mana kita menggunakan sesi itu untuk kita membaca dan juga kita memahami apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat memahami dan dapat juga kita mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itulah tujuan utama kenapa saya adakan sesi pada setiap malam Khamis ini. Dan sesi ini seperti mana yang kita maklum semua daftar, kita nak belajar tentang tafsir surah Yusuf. Dan kita tahu surah Yusuf tu ada lebih kurang daripada 111 ayat. Okay? Dan kita tidak mampu untuk habiskan surah Yusuf tu sebanyak 111 ayat selama 4 minggu lah, kerana dia akan makan masa yang agak panjang. Jadi nak dikatakan juga bahawa sini kuliah ini kita akan cuba melakukannya secara bertahap-tahap. Dan insya-Allah 4 minggu ni kita tengoklah macam mana kalau kita dapat cover berapa banyak daripada ayat surah Yusuf. Kemudian nanti kita akan rehat seminggu, kemudian kita akan sambung lagi dengan kelas yang seterusnya, sambungan daripada perbincangan kita daripada tafsir surah Yusuf. Jadi ini 4 minggu ni just untuk nak kita lihat berapa banyak ayat-ayat Quran yang boleh kita cover. Kemudian kita akan bawa lagi kepada sesi-sesi yang akan datang lah insya-Allah. Kita akan cuba teruskan sehingga kita khatam surah Yusuf, kemudian kita boleh pergi kepada surah yang lain juga pada masa akan datang. Jadi insya-Allah kita akan cuba jadikan kelas kita pada setiap hari Khamis malam ni sebagai kelas yang permanent, dan insya-Allah saya akan cuba lakukan ni sampailah pada tahun hadapan dan sebagainya lah insya-Allah. Boleh? Okey, alhamdulillah. Boleh, bagus. Baik. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan dan sebagainya, dan saya pesan juga kepada teman-teman sekalian, kalau ada apa-apa soalan, pertanyaan ataupun perkara-perkara yang nak diuraikan dan sebagainya, boleh saja buka mic, kemudian boleh kongsikan pandangan anda, dan juga boleh letak di dalam chat, tuliskan chat apa yang soalan-soalan yang nak ditanyakan itu, boleh DM pada saya ataupun just
message kepada semua. Nanti insya-Allah kalau ada masa kita akan cuba uraikan dan juga kita bincangkan bersamalah. Kalau boleh soalan itu berkenaan dengan apa yang topik yang kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Okey. Jadi first kali kita akan bincang tentang surah Yusuf. Okay. Persoalannya kenapa nak kena belajar surah Yusuf ni? Dalam banyak-banyak surah dalam Quran, dalam Quran ni ada 114 surah, tapi kenapa kita kena belajar surah Yusuf? Kerana surah Yusuf ni ada banyak keistimewaan yang tertentu. Yang pertama sekali yang nak kita ketengahkan bahawasanya surah Yusuf ni adalah satu-satunya surah yang diceritakan kisahnya yang dalam Al-Quran tu, kisahnya yang diceritakan secara panjang lebar dalam Al-Quran itu sendiri. Dan dia berbeza dengan surah-surah yang lain, seperti contoh kalau kita kata surah Al-Baqarah ke, surah Ali Imran ke, surah An-Nisa, di mana dalam surah itu ada mengandungi beberapa kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu, tapi dia ikut beberapa poin. Contohnya dia bincang tentang Nabi Musa sikit, bincang tentang Nabi Adam sikit, bincang tentang Nabi Isa sikit dan sebagainya. Tapi berbanding dengan surah Yusuf ini secara panjang lebar dia hanya menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia tak menceritakan tentang nabi-nabi yang lain ataupun kisah-kisah yang lain. Jadi surah Yusuf ni dia fokus dan dia bincang tentang satu perkara sahaja, iaitu tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan juga ahli keluarganya. Jadi dia ceritakan secara panjang lebar, detail. Dan kita tidak akan nampak cerita Nabi Yusuf ini dalam surah-surah yang lain. Kalau nak belajar tentang Nabi Yusuf, kena belajar dalam surah Yusuf. Okay, tak boleh belajar dekat surah Baqarah tak diceritakan, surah Ali Imran tak ceritakan, atau dalam surah-surah yang lain pun tak akan diceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Okay, itu kelebihan surah Yusuf itu yang tersendiri. Jadi ia dirangkakan dalam satu surah dan tidak diulang-ulang dalam surah lain. Nabi Yusuf sendiri merupakan contoh keajaiban untuk mendidik manusia tentang kesucian dan kepentingan memelihara diri dengan sempurna. Jadi antara ujian yang dikenakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah dia ini perlu memelihara dirinya daripada segala bentuk cabaran dan ujian yang dilalui sebagai seorang nabi, sebagai seorang anak muda, sebagai seorang adik-beradik, sebagai seorang anak kepada bapa, sebagai seorang menteri pada satu ketika nanti, dan kemudian sebagai seorang hamba pada ketika itu. Jadi dia ni ada banyak ujian. Okay? Dan dia akan mendidik kita bagaimana nak jadi seorang manusia yang suci, yang bersih, yang penting untuk kita memelihara diri kita dengan sempurna walaupun apapun ujian yang berada di hadapan kita. Dan dia ini Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita diterima ujian, kita pasti boleh menempuhi ujian tersebut dengan jayanya apabila kita ada kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam jiwa kita. Jadi itu kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dalam masa yang sama juga, bila kita bincang tentang Nabi Yusuf, tiada satu pun kisah yang mengandungi banyak nasihat, pengajaran, hikmah seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam Al-Quran. Okay, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan dalam surah Yusuf ni, dia adalah ahsanul qasas. Ahsanul qasas ni maksudnya adalah sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita. Okay, kalau saya nak kongsikan dekat sini, kalau kita belajar bahasa Arab sikit lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita katakan perkataan Allahu Akbar. Kita terjemahkan sebagai Allah Maha Besar, betul tak? Okay, sekejap. Okey. Kita akan terjemahkan sebagai Allah Maha Besar. Tapi bila kita gunakan perkataan akbar tu, kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang maha besar dan tidak ada yang lebih besar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita belajar perkataan akbar tu maksudnya tidak ada yang lagi besar daripada Allah. Jadi kerana digunakan perkataan akbar. Dan akbar ini datang daripada wazan af'al. Af'al ni maknanya yang paling besar ataupun yang paling perkara yang paling hebat sehingga kan tidak ada orang lain yang boleh menandingi perkara tersebut. Jadi bila Allah gunakan perkataan ahsan, okay, dia datang daripada wazan yang sama dalam bahasa Arab. Jadi datang daripada perkataan af'al juga, ahsan, maknanya dia adalah
sebaik-baik. Ahsan tu Hasan datang daripada perkataan baik, maksudnya baik, bagus. Jadi dia sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah. Bermakna tidak akan ada kisah-kisah yang lain yang boleh menandingi kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quranul Karim. Jadi dia kalau kita nak bandingkanlah dalam apa-apa kisahlah dalam Al-Quran, contohnya kisah Nabi Musa ke kisah Nabi Isa, kisah kisah para sahabat yang ada dalam Al-Quran, ataupun kisah Firaun, kisah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah binatang-binatang dalam Al-Quran, kisah banyak lagi ada yang cerita yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf ni dia menang hands down lah kita katakan. Dan kerana dalam kisah tu ada banyak nasihat, banyak pengajaran, banyak hikmah yang boleh kita ambil daripada surah tersebut. Jadi rugi kalau misal kata kita ni tak belajar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Okay? Dan dia banyak bersangkutan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, hatta sebagai seorang adik-beradik, sebagai seorang pasangan, sebagai seorang hidup dalam keadaan masyarakat, sebagai seorang menteri dan sebagainya. Jadi dia ni ada banyak jawatan daripada awal dia kecil sampailah dia dewasa, ada banyak jawatan yang dia pegang, sehingga kan banyak pengajaran yang kita boleh relate dengan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam itu sendiri. Jadi perlu kita belajar, kerana Allah sendiri kata ni adalah the best of stories. Nak bandingkan dengan story-story yang lain, ataupun mungkin kalau kita ni sibuk sekarang ni dalam cerita Netflix, ada banyak cerita best-best dan sebagainya, dia sebenarnya tak boleh tanding daripada sudut cerita yang ada dalam Al-Quran, khususnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi boleh kita belajar bersama insya-Allah. Okey. Jadi sebagai pengenalan, jadi kita belum masuk lagi kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, tapi ada beberapa poin yang mungkin kita boleh belajar secara bersama sebelum kita masuk lagi dalam surah. Jadi kita pun tak ada kita tak ada set timeline, kita nak kena clear by bila dan sebagainya. Kita akan cuba sedaya upaya untuk merangkul semua kebaikan dan hikmah yang ada dalam surah Yusuf ini. Jadi sebanyak-banyaknya kita cuba ambil, dan kita akan take our time untuk betul-betul kita baca dan kaji semua ayat-ayat Al-Quran dalam surah ini insya-Allah. Okey. Sebagai pengenalan, yang pertama sekali dinamakan sebagai surah Yusuf kerana ia jelas menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam sahaja. Dan nama Nabi Yusuf tidak disebut dalam surah lain kecuali dalam 2 ayat dalam surah ini. Okay. Iaitu yang pertama dalam surah Al-An'am. Dan dalam surah Al-An'am ni ayat ke-84, Allah hanya bagi tahu tentang nama-nama Nabi keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Bila kita revert balik tentang kisah Nabi Ibrahim ni kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim dia ni bina Kaabah. Kemudian kita tahu Nabi Ibrahim ni dia mempunyai anak Nabi Ismail, dan kemudian Allah perintahkan dia untuk sembelih. Tapi kalau kita belajar sedikit sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ni pada asalnya dia mempunyai seorang isteri yang bernama Siti Sarah. Okey. Berpuluh-puluh tahun dia berkahwin dengan Siti Sarah, tak dapat zuriat. Kemudian telah diperintahkan oleh Allah untuk dia berkahwin dengan seorang lagi wanita yang bernama Siti Hajar. Kemudian setelah beberapa masa dia berkahwin dengan Siti Hajar, tak lama kemudian dia mendapat berita gembira, iaitu dia mendapat zuriat daripada kalangan keturunan Siti Siti Hajar itu dan dinamakan sebagai Ismail. Jadi gambaran dia ialah dia ni dah kahwin dengan Siti Sarah berpuluh-puluh tahun lamanya. Ada riwayat ceritakan bila Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ismail ni umurnya lebih kurang dalam 80 tahun. Okay, bila dapat anak. Okay. Jadi bayangkan dah lama kahwin tak dapat anak, kemudian bila dapat anak Allah Subhanahu Taala perintahkan untuk tinggalkan. Okay. Bila diperintahkan untuk tinggalkan mereka berdua, iaitu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, kemudian dia patah balik kepada isteri yang pertama, iaitu Siti Sarah. Tak lama kemudian Allah kurniakan mereka seorang anak yang namanya Ishak. Okay, namanya Ishak. Jadi Nabi Ishak ni adalah anak kepada Nabi Ibrahim juga. Nabi Ishak dia ada seorang anak lagi. Dia ada satu anak dan nama anaknya adalah Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub ini antara gelaran yang diberikan kepada Nabi Yaqub adalah Israel. Jadi itu
di mana daripada susur galur ini, daripada Nabi Ibrahim, datang keturunan Bani Israel daripada Yaqub, daripada Ishaq, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dari susur galur Nabi Ibrahim daripada sudut anaknya Nabi Ishaq, bawahnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni adalah bapa kepada Nabi Yusuf yang akan kita ceritakan tentang dia. Okay. Jadi bawahnya semua ni semua adalah dinamakan sebagai nabi-nabi Yahudi, dan selepas Nabi Yusuf tu semua ada banyak nabi-nabi yang lain. Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yahya dan sebagainya, semua datang daripada susur galur Bani Israel, daripada keturunan nabi-nabi Yahudi. Tapi daripada susur galur yang sebelah pula, iaitu anak yang pertama, iaitu Nabi Ismail, tidak ada nabi-nabi lain selepasnya itu, sehinggalah akhirnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada susur galur Bani Ismail, iaitu keturunan Nabi Ismail. Bawah tu semua ada orang-orang yang bukan ditabalkan sebagai nabi. Bawah tak ada orang sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita tentang dalam surah Al-An'am tu ayat ke-84, dia hanya menceritakan bahawasanya Nabi Yusuf ni adalah daripada susur galur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tak ada ceritanya, dia cuma ceritakan daripada Nabi Ibrahim tu ada Nabi Yaqub, kemudian ada Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi sebab tu ada namanya Yusuf kat situ. Itu dalam surah Al-An'am ayat ke-84. Kemudian dalam surah Ghafir ayat ke-34, ini adalah cerita Nabi Musa alaihissalam. Okay. Nabi Musa kita belajar dia ini adalah orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Firaun, dan dia perlu berdakwah dengan Firaun, dan mereka ni berada di Mesir pada ketika itu. Dan dia adalah hasil daripada perjuangan Nabi Yusuf pada awalnya, di mana Nabi Yusuf ni dia asalnya daripada Palestin. Orang-orang Bani Israel ni dia asal daripada tanah Palestin, iaitu daripada Baitul Maqdis dan sebagainya. Itu adalah kiblat pertama orang Islam pada ketika itu. Okay. Jadi bila dia kat situ, kemudian apabila dengan kisahnya dia ini dijual menjadi hamba, kemudian dia pergi kepada negara Mesir, dia menjadi hamba kepada keluarga Aziz. Pada ketika itu dia berada di Mesir, kemudian dia jadi pemerintah ataupun dia jadi Perdana Menteri dekat Mesir pada ketika itu. Jadi anak-anak keturunannya itu datanglah Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Firaun dan sebagainya yang hidup selepas daripada keturunan Nabi Yusuf. Jadi mereka ni Bani Israel, kan dia asalnya dia adalah orang Palestin. Kemudian apabila Nabi Yusuf berpindah ke Mesir, kemudian beranak pinak, ada keturunan dekat Mesir, kemudian datangnya Firaun nak menghancurkan Bani Israel, kemudian Nabi Musa bawa pulang semua orang-orang Bani Israel ini pulang ke Baitul Maqdis ataupun pulang ke Palestin pada ketika itu. Jadi nak ceritakan dalam surah Ghafir, dia menceritakan tentang Nabi Yusuf untuk mengingatkan kepada Firaun untuk memberitahu bahawasanya Nabi Musa ni adalah produk daripada keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bukan pun nak cerita tentang Nabi Yusuf, tapi dia ceritakan bahawasanya kau kena ingat perjuangan Nabi Yusuf dulu, apa yang dia buat dan sebagainya untuk kaummu ataupun untuk orang-orang yang hidup dekat negara Mesir pada ketika itu. Jadi nak ceritakan, kalau cerita tentang Nabi Yusuf itu sendiri hanya terkandung dalam surah Yusuf sahaja, tapi tidak ada diceritakan dalam surah-surah yang lain. Tapi namanya tu ada disebut dalam Al-Quran selain daripada dalam surah Yusuf, iaitu surah Al-An'am ayat ke-84 dan juga surah Ghafir ayat ke-34. Okay? Itu nombor 1. Nombor 2, surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan ni pun kita kena faham, tuan-tuan puan sekalian, bila dinamakan sebagai surah Makkiyah, dia adalah pada tahun yang pertama kehidupan Nabi SAW berada dekat Mekah. Apabila Nabi menjadi seorang Nabi, 10 ataupun 13 tahun yang pertama itu adalah dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Dan dekat Mekah juga ada waktu penurunan Al-Quran tu, dia ada stages. Sebab penurunan pertama ayat-ayat Quran kepada Nabi SAW dia lebih kepada pengenalan. Seperti Iqra, kan, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, itu adalah pengenalan.
Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat pada ketika itu, waktu itu sahabat masih kecil, belum ramai lagi dan masih dalam keadaan di mana dia kongsikan ataupun dia sebarkan wahyu itu secara bersembunyi. Dia lebih kepada just nak bagi tahu kepada orang, okey, Allah ni adalah Tuhan kita, kita perlu sembah dia dan sebagainya, kita perlu taat pada dia, kita tak boleh mensyirikkan dia dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada pengenalan, introduction. Tapi apabila dah sampai kepada tahap selanjutnya, apabila orang-orang Mekah dah mula tahu tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka start to question. Kata, kenapa kau sampaikan benda ni? Kenapa kau buat macam gini? Kenapa kau tak percaya tentang ajaran datuk nenek moyang kita? Kenapa tak nak sembah berhala dan sebagainya seperti orang-orang yang lain dan sebagainya? Jadi mereka start to question Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian the next stage pula sampaikan ke tahap di mana mereka ni dah terlalu agresif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agresif sehingga kan mereka ni mula mencederakan para sahabat. Mereka mula untuk orang kata tu menzalimi para umat Islam pada ketika itu, sehingga kan ada hamba yang dizalimi, hamba yang dihukum, kemudian ada sahabat-sahabat yang ditarik kerakyatan mereka, ada yang orang kata tu dihina, dicemuh dan sebagainya lah. Jadi dah start to be agresif kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain pada ketika itu. Jadi bila kita belajar tentang kehidupan Nabi di Mekah, daripada awalnya introduction tu sampailah kepada kepada masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang kata tu dizalimi, kemudian dihukum, kemudian dipulaukan oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Bahasa Al-Quranul Karim dia mula menukar. Dia mula menukar. Jadi pada akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kan, bahasa Al-Quran tu dia start to get agresif juga, sebab mereka agresif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apabila kita baca surah Al-Muluk, kalau kita ada masa nanti mungkin selepas ni mungkin boleh kongsi idea lah, kalau lepas habis khatam surah Yusuf nak belajar surah apa nanti boleh bagi tahu kepada saya. Tapi antara surah yang hebat yang perlu kita tahu juga adalah surah Al-Muluk. Bila kita belajar tentang surah Al-Muluk ni sebenarnya surah Al-Muluk ni adalah surah di mana Allah Subhanahu Wa Taala macam amat kasar terhadap orang-orang yang menzalimi umat Islam pada ketika itu. Jadi macam nak bagi tahu kepada kau ni telah menderhakai aku, kemudian kau ni nak cuba menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menghina mereka, kamu menghukum mereka dan sebagainya. Jadi engkau akan ingat nanti dekat hari akhirat kamu akan terima balasan. Jadi Allah start tu bahasa dia dah mula tukar. Dia bukan bahasa yang lembut-lembut lagi, tapi bahasa yang kasar-kasar kepada ni, sebagai ayat-ayat nazir ataupun ayat-ayat memberikan amaran kepada mereka yang tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dinamakan sebagai surah Makkiyah, kan, surah Makkiyah ni terkenal dengan bahasanya yang agak agresif. Kalau kita belajar bahasa Arab kan kita faham bahasa tersebut. Tetapi bila dia belajar tentang surah Yusuf ni, dia berbeza. Okey? Dia berbeza. Surah Yusuf ni dia ada banyak kelembutan, dia ada banyak kebaikan, dia ada banyak kelebihan hikmah yang di mana apabila orang membaca surah Yusuf dia akan rasa tenang. Dia akan rasa tenang. Okey. Jadi ini kelebihan surah Yusuf itu sendiri. Dan kita kena faham di mana turunnya surah Yusuf itu sendiri di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada slide yang sebelah hadis kita akan bacakan tentang perkara tersebut. Tapi nak dikatakan dia adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Dan dia berada di antara surah Al-Hijr dan selepas surah Hud. Jadi mana surah Hud dulu, lepas surah Hud, kemudian surah Yusuf, selepas surah Yusuf barulah surah Al-Hijr. Okay, ini dia punya turutan dia. Dan surah ni adalah surah yang ke-12 dalam Al-Quran. Jadi kita belajar kalau surah-surah dalam Al-Quran ada 114. Okay, surah Yusuf ini berada dalam surah yang ke-12 dekat juz yang ke-12 juga. Permulaan surah Yusuf ni berada dalam juz yang ke-12 tapi dia akhir dalam juz yang ke-13. Jadi ini ibarat macam satu gambaran lah, dia macam fun fact yang sebagai gambaran macam
nak bagi tahu bahawasanya adik-beradiknya pun ada 12 orang. Jadi dia berada dekat dalam surah yang ke-12, juz yang ke-12 sebab ada jumlah anak Nabi Yaqub tu adalah 12 orang. Ini dia punya fun fact yang ada lah. Okay. Dan surahnya bermula dengan perkataan Alif Lam Ra. Kalau kita baca surah Yusuf daripada permulaan, Allah mulakan dengan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Jadi ini adalah ayat-ayat yang di mana sebagai ada beberapa surah dinamakan sebagai ayat muqatti'ah, iaitu ayat yang terputus dia punya barisan ataupun dia tak bercantum. Macam contoh kita baca satu perkataan tu dia tercantum kan. Tapi kalau ni kita baca secara pecah-pecah. Jadi macam surah Baqarah kita mulakan dengan Alif Lam Mim, kemudian Yasin, kemudian Hamim, Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra dan sebagainya. Ada banyak surah-surah yang lain yang bermula dengan perkataan-perkataan yang pecah-pecah ini. Jadi surah Yusuf pun antara surah yang bermula dengan perkataan yang pecah, muqatti'ah, iaitu Alif, Lam dan juga Ra. Okay. Ada yang ada riwayat mengatakan kenapa dimulakan sebagai Alif, Lam, Ra, sebab dia punya foundation, cerita dalam surah Yusuf ni, cerita dia datang daripada perkataan ru'yah. Ru'yah ni adalah mimpi ataupun perkara yang mereka lihat dalam tidur mereka. Iaitu kalau dalam bahasa Arab, ru'yah ni maknanya mimpi lah. Dan dia ibarat simbol dalam kisah ni kerana apa? Kerana dalam kisah Nabi Yusuf ni, dia bermula dengan mimpi dan dia akhir dengan tafsiran mimpi itu. Jadi dia mulakan dengan Alif Lam Ra, nak bagi tahu kita bahawasanya surah ini dia ceritanya tentang mimpi lah pada awalnya. Jadi itu antara fun fact yang saya jumpa apabila saya baca kitab-kitab tafsir. Dia katakan, pada ulama katakan, oh dia mula Alif Lam Ra sebab ada perkataan ar-ru'yah dekat situ, kemudian dia surah Makkiyah, kan? Kemudian ada kelebihan yang tertentu dan sebagainya. Okay? Jadi so far saya harap semua dalam keadaan yang okey bila kita bincangkan perkara ini. Kalau rasa terlalu laju boleh maklumkan kepada saya, terlalu lambat pun boleh bagi tahu kepada saya insya-Allah. Just boleh DM saya insya-Allah. Okey, seterusnya. Sebab turunnya surah ini dia diturunkan masa Amul Huzun, dan ini kita pernah belajar tentang Amul Huzun ni ialah tahun kesedihan. Tahun kesedihan adalah tahun di mana Nabi SAW kehilangan dua orang yang disayang. Iaitu pertama isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan kemudian nombor dua adalah pakciknya Abu Talib. Okey, kita nak kena faham juga bahawasanya mereka berdua ni adalah sumber kekuatan ataupun sayap Nabi SAW dalam menjalankan dakwah. Walaupun Abu Talib dia tak beriman kepada Nabi SAW, tak beriman kepada Allah, okey, tapi dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk memelihara Nabi daripada daripada ditahan ataupun dihukum oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu dalam menjalankan dakwah Nabi SAW. Jadi dia ni bertanggungjawab. Jadi kalau kita belajar Quran daripada doa Nabi Ibrahim ni, kita go way back. Kalau kita belajar surah Baqarah tu, ada doa Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim membina Kaabah. Dia membina Kaabah dengan Nabi Ismail, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doakan kepada Allah Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq min ahlihi minas samarat warzuq ahlahu minas samarat. Okay, sadaqallahu azim. Nabi Ibrahim dia katakan dua perkara ni. Dia bila dah habis siap bina Kaabah, dia doa pada Allah, okay, ya Allah, jadikan bumi ini aman. Jadikan bumi ini aman dan berikan rezeki. Jadi aman dan rezeki. Dalam kehidupan kita, kan, yang membuatkan kita boleh teruskan kehidupan adalah dua perkara. Satu aman, satu sumber rezeki. Okay. Bayangkan satu negara yang dia ni aman tapi tak ada sumber rezeki. Ataupun bayangkan satu negara yang dia ini tak aman tapi ada sumber rezeki. Contohnya kalau kata aman tapi tak ada sumber rezeki, mungkin kita duduk dekat padang pasir. Dia memang aman lah, tak ada apa-apa, tapi tak ada sumber rezeki. Nak cari air tak ada, nak cari makanan tak ada, buah-buahan tak ada. Kalau dalam hutan tu mungkinlah ada pokok ke, ada jumpa binatang ke dan sebagainya, kita boleh makan.
Tapi kalau tak ada sumber air, tak ada sumber apa-apa dan sebagainya, kita tak boleh hidup dekat negara tersebut. Kalau misalnya kata ada sumber air, ada sumber makanan, boleh dapat makan, senang dapat makan dan sebagainya, tapi tak aman. Asyik perang, asyik kena curi, asyik kena bunuh, asyik kena apa dan sebagainya. Apabila satu negara ataupun satu kawasan itu ada banyak crime rates dia tinggi, maka orang pun tak nak tinggal kat tempat tu. Walaupun ada sumber sumber makanan. Jadi itu dua Nabi Ibrahim minta pada Allah, iaitu pertama aman, nombor dua sumber rezeki. Jadi sebab tu Mekah dia ini bila waman dakhalahu kana amina. Allah kata, bila kamu masuk Mekah je kamu akan rasa aman. Saya yakin kat sini pun ada teman-teman yang dah pergi umrah kan. Ada yang pergi umrah dengan saya pun. Bila pergi umrah kat Singapura stres apa ni semua, sampai Mekah hilang stres semua. Kalau boleh tak nak balik. Sebab apa? Rasa aman sangat. Betul tak? Saya boleh jamin benda tu betul. Sebab ni bukan saya yang doa, ni Nabi Ibrahim yang doa, Allah kabulkan. Allah letak dalam Quran. Waman dakhalahu kana amina. Bila masuk je dia akan rasa tenang, dia akan rasa aman. Itu doa Nabi Ibrahim AS. Kemudian nombor dua, minta rezeki, sumber rezeki. Bila kita berada dekat Mekah, Mekah ni tak pernah putus sumber air. Iaitu Zam-Zam, kita tahu. Kemudian makanan-makanan tu akan sampai dekat Mekah tu kerana apa? Dimudahkan urusan. Jadi orang ni bila dia pada zaman dahulu pun kalau mereka nak berniaga buah-buahan ke makanan ke dan sebagainya, mereka akan jadikan Mekah ni sebagai satu hub untuk mereka berjual beli. Jadi trading center. Okay. Jadi maknanya sumber makan tak akan putus. Kerana apa? Mereka datang bawa makanan, bawa jual barang-barang jualan dan sebagainya. Maka bila diorang datang tu, diorang kena sewa tempat, diorang kena set up apa tempat dan sebagainya. Jadi penghuni ataupun penduduk Mekah tu dia akan dapat kelebihan lah. Kata kau nak datang tempat aku, kau kena bayar dan sebagainya. Jadi orang-orang Mekah semua terpelihara. Dari sudut makanan, dari sudut keselamatan. Tetapi itu yang telah dizalimi oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu, iaitu bila kita belajar tentang kisah Abraha, surah Al-Fil, Abraha, Allah ceritakan di mana Allah jamin keamanan negeri Mekah dengan menghapuskan tentera Abraha. Okay. Kemudian Allah SWT jamin juga dari sumber rezeki daripada surah Quraisy. Di ilafi Quraisy ilafim rihlatash shita'i was saif. Di ilafi Quraisy ni ada kelebihan terhadap orang Quraisy ni di mana mereka ni daripada mana-mana tempat mereka akan dapat sumber makanan walaupun musim panas ke musim sejuk dan sebagainya, mereka akan terpelihara. Jadi dengan dua surah ini Allah jawab doa Nabi Ibrahim AS. Kalau kita lihat dalam susunan surah dalam Quran pun, lepas surah Al-Fil, kemudian surah Quraisy, kemudian surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ni Allah menceritakan tentang orang yang mendustakan agama kerana mereka cuba menghapuskan keamanan dan juga sumber rezeki orang-orang Mekah pada ketika itu. Okay. Jadi kalau nak dikatakan tentang dua orang ni, iaitu pertama isteri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah, dan juga pakciknya Abu Talib. Pakciknya Abu Talib ni dia fokus tentang keamanan Nabi SAW. Sebab dia ni kira dia ni kalau saya kata dia ni adalah orang besar Quraisy pada ketika itu, dan dia menjamin keselamatan Nabi SAW nak lakukan apa saja. Jadi orang pada waktu tu pembesar-pembesar Quraisy ni mereka mula cocok Abu Talib. Dia kata, kau tengoklah anak saudara kau ni apa dia buat, kan dia dah rosakkan bisnes kita, dia rosakkan orang-orang kita dan sebagainya ni. Tapi Abu Talib cakap, apa-apa kau nak buat, kau jangan kacau anak saudara aku. Jadi dia menjamin keamanan. Kalau bahasa kasar saya kata Abu Talib ni dia ibarat macam dia gangster besar orang Quraisy. Jadi tak ada orang berani kacau apa yang dia cakap. Jadi dia menjamin keamanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Sayyidatina Khadijah pula, dia ini fokus kepada sumber rezeki Nabi SAW. Kenapa? Dia ni Sayyidatina Khadijah terkenal sebagai seorang businesswoman dan dia adalah orang yang kaya. Jadi dalam melakukan dakwah perlu banyak investment ataupun perlu banyak untuk menabur wang untuk berdakwah, nak jalan sana, nak jalan sini, nak bantu orang dan sebagainya kan. Jadi dakwah Nabi SAW ni perlukan sumber. Jadi Sayyidatina Khadijah fokus kepada sumber kehidupan Nabi SAW. Jadi bila hilangnya Sayyidatina Khadijah,
hilangnya Abu Talib ibarat dua sumber utama ini telah hilang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Mekah mula mengasari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula berani. Sebab apa? Dah tak ada orang yang support dia, daripada orang kuat, daripada political person, tak ada orang yang nak support dia. Kemudian dari sudut resource pun dia dah tak ada dah. Jadi sebab tu kehidupan Nabi SAW pada waktu itu dia mula makan ranting-ranting pokok dan sebagainya, sebab dah tak ada sumber resource dia. Jadi selain daripada dia dinamakan sebagai Amul Huzun saja, dia ni adalah nak ceritakan bahawasanya dua sayap utama Nabi SAW ni telah putus. Dia telah putus. Jadi susah nak meneruskan kehidupan. Jadi bila dah susah nak teruskan kehidupan ni, antara pujukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan surah Yusuf. Ni antara pujukan Allah. Nak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menjalani perkara yang susah, perkara yang mungkin rasa macam nak putus asa dan sebagainya, belajar tentang Yusuf, belajar tentang saudaramu Yusuf alaihissalam. Jadi cerita tentang Nabi Yusuf, bila kita belajar tu sebagai macam ibarat menjadi satu hiburan dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia dinamakan sebagai surah Makkiyah, tapi uslubnya tenang, dipenuhi dengan kelembutan, kasih sayang, bahasanya halus, bahasanya lunak. Jadi Imam Atha kata tidak ada orang yang bersedih kecuali dia akan merasa tenang ketika mendengar surah Yusuf. Jadi kalau kita dalam keadaan rasa macam nak putus asa sebab kita rasa tak ada orang bersama dengan kita ke, ataupun kita rasa lonely ke dan sebagainya, kita cuba belajar daripada kisah Nabi Yusuf. Not just baca je, tapi kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, insya-Allah mungkin boleh merasakan ketenangan yang ada. Jadi ini surah Yusuf ni datang kepada Nabi pada waktu di mana orang Mekah mula mengasari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia start tu macam nak attack Nabi sampai ke tahap mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang surah Yusuf untuk memberikan kekuatan kepada Nabi untuk teruskan dakwah. Walaupun mungkin orang tak nak terima, tapi nak teruskan dakwah juga. Okey, itu kekuatan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kisah di dalam surah ini dimulai dengan mimpi Nabi Yusuf dan diakhiri dengan tafsiran mimpi itu sendiri. Jadi nak katakanlah dia mula dengan mimpi ru'yah, ru'yah. Jadi sebab tu ada alif lam ra yang kita bincangkan sebelum ini. Pembahagian dia. Okey, jadi surah Yusuf ni dia dibahagikan beberapa kategori lah. Jadi kalau macam kata contoh kita tengok cerita kan, tengok movie, dia ada episod-episod kan, dia ada episod-episod. Jadi dia ada episod dia. Dia ada mukadimah dia, dia ada cerita tentang dia dengan adik-beradik, cerita dia dengan keluarga Al-Aziz dalam penjara, mimpin negara. Jadi kalau kita lihat, okay, mukadimah 1 sampai 3 ni dia ceritakan tentang Ahsanul Qasas, ceritakan tentang Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab dan sebagainya. Kita akan bincangkan sedikit saja tapi tak bincang secara detail. Tapi kita akan terus jump masuk cerita daripada ayat 4 sampai ayat 20. Iaitu 4 sampai 20 adalah cerita Nabi Yusuf AS bersama dengan bapanya, bersama dengan adik-beradik dia. Itu kisah dia lah. Kisah dia ditipu oleh adik-beradik dia, kena makan serigala lah dan sebagainya. Kemudian adik-beradik ni datang jumpa bapanya menangis-nangis, tipu. Dia katakan dah kena makan dengan serigala, bawa baju yang koyak, merah berdarah dan sebagainya. Itu ada cerita dia. Itu kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik. Kemudian ayat 21 sampai ayat ke-34 dia akan bincangkan tentang Nabi Yusuf sudah berada dekat Mesir dan bersama kehidupan keluarga Al-Aziz. Keluarga Al-Aziz. Dia bukan nama dia Aziz, tapi Al-Aziz ni dia ibarat macam nama ketua lah. Macam contoh, kalau misalnya kata orang-orang Mesir, kalau dia ini daripada keturunan Qibti, kalau dia punya title dia sebagai ketua tu dinamakan sebagai Fir'aun. Jadi Fir'aun ni dia bukan nama orang. Fir'aun ni dia title. Okay, title. Kalau kamu daripada keturunan Qibti, kamu akan dapat title Fir'aun. Jadi Fir'aun tu adalah raja yang hidup pada ketika itu. Tapi kalau kamu bukan daripada golongan ataupun keturunan Qibti, kamu dinamakan sebagai Aziz. Aziz. Aziz ni kira macam inilah orang yang berhormat lah istilahnya, yang berhormat. Jadi dia ni dijual sebagai seorang hamba, okay, kepada keluarga Aziz, maka dia datang, dia duduk dalam keluarga Al-Aziz tu, kemudian dia perlu melayani orang-orang yang berada kat dalam rumah tu, sampai ke tahap ada kisah dia dengan seorang isteri Al-Aziz itu sendiri. Itu pun ada cerita yang dalam Quran. Okay.
Kemudian ayat 35 hingga ayat 53 cerita tentang Nabi Yusuf berada dalam penjara. Berada dalam penjara. Jadi kita lihat Nabi Yusuf ni, dia punya kehidupan dia sampai masuk penjara. Dia bukan saja dia kena tipu dengan adik-beradik, dia ada kisah dia dengan wanita, tapi dia sampai masuk dalam penjara. Seorang Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam penjara. Jadi dalam penjara pun ada cerita yang tertentu, cerita tentang tafsirkan mimpi raja dan sebagainya. Okey? Itu cerita nombor dia punya subplot nombor 3. Seterusnya nombor 4, cerita tentang dia memimpin negara. Jadi dia dah tafsirkan mimpi raja, kemudian dah dapat jawatan, untuk memimpin negara Mesir pada ketika itu. Kalau ada riwayat mengatakan dia ini menjadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ini adalah tahta yang tinggi lah. Dia atas raja, okay? Bawahnya Perdana Menteri. Jadi dia jadi penasihat terus kepada Raja Mesir pada ketika itu. Jadi dia mentadbirkan negara pada ketika itu. Itu daripada surah Yusuf ayat 54 sampai ayat 79. Kemudian ayat 80 sampai ayat 101 adalah cerita di mana dia ini bertemu kembali dengan keluarga dia. Dia bertemu kembali. Jadi sampaikan ke sebab ahli keluarga ni semua berada dekat Palestin. Kemudian dia panggil, bawa semua abang-abang dia, bawa ibu bapa ni semua datang bertemu dengan Nabi Yusuf di Mesir. Jadi dia bertemu kembali dengan ahli keluarganya. Jadi itu adalah penutup cerita Nabi Yusuf daripada ayat 4 sampai ayat 101, kemudian ayat 102 hingga 111 adalah penutup daripada surah tersebut. Jadi kita akan fokus kepada kisah Nabi Yusuf. Jadi akan kita terus jump kepada ayat 4 sampailah insya-Allah sampai ayat 101. Tapi hari ini malam ni saya tak tahu kalau saya boleh sambung sampai, tak tahulah kalau kita kata ikut ayat 4, kalau kita dapat baca ayat 4 sahaja pun kira okeylah. Kalau tak dapat mungkin kita akan sambung minggu depan. Tapi saya tak rasa kita boleh baca 2 ayat, iaitu 4 dan juga 5. Okey. Tapi ayat 1, ayat 2, ayat 3 saya sarankan mungkin kalau ada kitab Quran ke ataupun tafsir ke kat rumah dan sebagainya boleh baca terjemahannya. Tapi itu lebih kepada pembukaan lah. Pembukaan nak bagi tahu tentang the best of stories, the story of Yusuf AS, dan 4 tu masuk cerita Nabi Yusuf AS. Okay? Jadi kita akan terus masuk dalam ayat yang keempat insya-Allah. Saya ada lebih kurang dalam 10-15 minit sahaja. Kemudian saya nak kasih juga ruang kalau misalnya kata ada siapa-siapa ada soalan-soalan, boleh just tulis dekat chat. Nanti kita akan cuba stop dan kita akan bincangkan bersama soalan tersebut. Okey. Pembahagian surah dia ada 2 fasa. Okey, fasa pertama adalah fasa ujian dan cubaan. Dia ada ujian daripada adik-beradik, ujian di Istana Aziz, ujian di dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf dia melalui ujian dan juga cubaan. Tapi fasa kedua pula dia adalah fasa kemenangan dan juga kenikmatan, iaitu pelantikan sebagai Aziz negara Mesir. Jadi dia dapat jawatan yang tinggi lah. Sebab dapat jawatan yang tinggi itu adalah satu kemenangan. Kemudian penghijrahan keluarga Nabi Yaqub ke Mesir pula, ke tanah Mesir. Jadi ini sebagai satu kenikmatan kerana dapat bertemu kembali kepada bapa dia yang dia sangat kasih dan juga sangat sayangi. Okay, jadi ini 2 fasa. Jadi first diuji, kemudian nombor 2 dia meraih kemenangan. Perjalanannya jauhlah untuk mendapat kemenangan tersebut. Baik. Ini adalah ayat keempat dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Sadaqallahu azim. Okey. Iz qala Yusuf li abihi. Ingatlah, iz maknanya ingatlah. Qala Yusuf li abihi. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya. Jadi maknanya permulaan ni kita nak kena faham Nabi Yusuf ni sebagai seorang anak, dia berkata kepada ayahnya. Tu poin nombor 1 Ya abati, wahai ayahku yang aku kasihi. Wahai ayahku yang aku kasihi, inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat. Aku telah melihat aku telah melihat ahada asyara kaukaban. Aku telah melihat 11 bintang. Okay, 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Ra'aituhum li, aku melihat mereka semuanya sajidin, sujud kepada aku. Okay, jadi ini ada beberapa poin yang perlu kita
ketengahkan. Nombor satu sekali, okey. Kalau kita lihat ayat ni, izqala Yusufu li abihi. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya. Itu poin nombor satu. Poin nombor satu, kita sebagai seorang anak, okey, kita perlu menjadikan ibu bapa kita sebagai sumber bicara ataupun sebagai sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang anak perlu menjadikan ibu bapa kita sebagai tempat comfort. Tempat comfort. Okay? Kalau ada perkara, ceritakan kepada ibu bapa. Kalau nak minta pandangan, cerita pada ibu bapa dan sebagainya. Saya Alhamdulillah, kalau misal kata saya jumpa pasangan-pasangan yang nak rumah tangga, saya selalu akan tanyakan macam ini. Dia kata, kalau awak ada masalah dalam rumah tangga, selalunya awak akan cari siapa dulu? Dia kata, tanya mak bapak. Tanya mak bapak, cakap bagus. Kerana itu antara satu sumber utama juga. Itu minta nasihat mak bapak. Sebab mak bapak kita, macam mana pun, dia tetap mak bapak kita, dia tahu keadaan kita dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Okay? Tapi dalam masa yang sama, perlu juga cari kepada sumber-sumber yang lain untuk mendapatkan lagi jawapan-jawapan yang baiklah. Tapi nak dikatakan, kalau misal kata pada permulaan kehidupan rumah tangga itu, kita ada sifat menghormati ibu bapa, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Okay? Jadi jadikan ibu bapa kita sebagai sumber di mana kita kongsikan segala perkara yang kita boleh kepada mereka. Dalam masa yang sama juga, dia menjadi peranan kepada kita bahawasanya kita sebagai ibu bapa perlu berikan ruang untuk anak-anak kita datang dan berkongsi pada kita. Jangan kita putuskan harapan mereka, kata cari orang lain lah. Ataupun kalau contoh bapa cakap dengan mak engkau, kalau dengan mak cakap dengan bapa engkau, kalau ini cakap dengan datuk engkau, dengan ini. Sampaikan kita ni menghalang mereka daripada nak berbicara dengan kita. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kita sebagai ibu bapa ada peranan, kita kena pastikan anak-anak kita selesa dengan kita bila mereka nak berbual, nak berbicara. Okay? Nabi Yusuf, dia mula dengan perkataan ya abati. Ya abati, wahai bapaku. Kalau kat sini terjemahan saya letak wahai ayahku yang aku kasihi. Okay? Tapi dia tak cukup. Dia tak cukup. Kalau kita terjemahkan bahasa Arab just dengan bahasa kita, dia tak akan sempurna dia punya terjemahan dia. Sebab terjemahan bahasa Arab ni dia susah. Okay? Dia tak boleh just word by word macam gitu je. Sebab kalau kita terjemahkan macam gitu, kita akan hilang banyak mutiara-mutiara nasihat yang ada dalam surah ni. Okay? Bila kita baca ya abati, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita kata wahai ayahku ataupun wahai bapaku, dia cukup dengan perkataan ya abi. Kan pernah dengar abi kan? Abi tu adalah bapa aku. Ya. Abun adalah bapa. Okay. Kalau letak ya dekat belakang tu abi, kan jadi abi itu adalah bapa aku. Ya tu menandakan itu adalah aku punya. Okay. Wahai abi, wahai bapaku. Tapi kat sini dia tak gunakan ya abi, dia gunakan ya abati. So it's not just about it's not just about panggil bapa wahai bapa, tak, tapi dia tak ada kat situ melambangkan ta'zim, melambangkan ta'zim ni melambangkan hormat, okay, respect, dan juga melambangkan kasih sayang, melambangkan cinta kepada bapa. Jadi kena bayangkan bahawasanya Nabi Yusuf AS bila nak berbicara dengan bapa dia kehadapankan dengan sifat hormat, dengan sifat cinta, dengan sifat kasih sayang. Bukan sifat takut. Bukan sifat takut. Okay? Kita kadang-kadang mungkin anak kita nak jumpa kita takut. Contohnya macam, contoh anak saya ada yang kata macam, okay, jangan nanti I tell Abi. Isteri saya kata, jangan macam gini, nanti I bilang Abi, I bilang bapa. Nanti dia akan takut. Sebab apa? Dia macam nampak macam, oh bapa ni jadi figur yang ganas, figur yang garang. Tapi dengan perkataan tak tu kena faham bahawasanya bapa ni perlu jadi sumber ataupun tempat ketenangan kepada anak sehingga dia boleh luahkan apa saja dalam pemikiran dia. Dan kalau kita lihat dalam cerita ni pun, dia bukannya cerita benda satu fakta yang betul. Dia adalah satu mimpi. Benda yang remeh lah istilahnya. Nak dikatakan kalau kita hubungan anak dengan bapa kan. Kata ni benda yang mimpi, mungkin betul, mungkin tak betul.
Atau mimpi dia pun mungkin merepek ke kita katakan. Kalau dia ceritakan apa yang berlaku kat sekolah, kat sekolah berlaku gini, okey kita boleh accept sebab tu satu fakta yang kita rasakan kita perlu ambil perhatian. Tapi kalau kata tadi I mimpi ada dragon lah, ada apa, kita kata apalah kau merepek. Betul tak? Sebab apa? Kita merasakan benda tu macam tak masuk akal. Tapi hubungan bapa dengan anak ni, dia tak semestinya benda tu masuk akal, tapi hubungan mesra tu perlu ada supaya dia rasa tenang, anak rasa comfortable. Jadi nanti bila in the future, anytime dia akan jumpa kita untuk meminta nasihat ataupun meminta pandangan. Sebab apa? Dia dah terlalu comfortable dengan kita. Jadi bapa perlu ambil ruang supaya mengenali anak dengan lebih baik dan berikan ruang untuk berbicara dengan anak. Satu poin juga saya nak katakan, dan banyak kuliah-kuliah saya pun saya ketengahkan benda ni lah. Dalam Al-Quran, Allah banyak ceritakan kisah anak dengan bapa berbanding cerita anak dengan ibu. Okay? Kalau nak bandingkan cerita anak dengan bapa dengan anak ibu kalau tak salah saya ada dua cerita je. Iaitu cerita Sayyidatina Maryam dengan anaknya Nabi Isa, dan juga cerita ibu Nabi Musa apabila dia letakkan anaknya dekat sungai. Okay, waktu tu orang nak bunuh semua anak lelaki, jadi ibunya ni dia campakkan anaknya tu dekat sungai. Jadi tu dua ceritanya ada dalam Quran tentang ibu dengan anak. Tapi kalau cerita bapa dengan anak ada banyak. Cerita Nabi Adam dengan anak-anaknya, cerita Nabi Nuh dengan anaknya, cerita Nabi Ibrahim dengan anaknya, cerita Luqman dengan anaknya, cerita Nabi Yaqub dengan anaknya iaitu Nabi Yusuf. Cerita apa lagi? Ada banyak cerita yang di mana Allah SWT ceritakan sang bapa dengan anak. Sang bapa dengan anak. Jadi bila saya buat bacaan, saya buat kajian dan saya jumpa juga dengan pakar-pakar. Saya jumpa seorang pakar keluarga lah, pakar keluarga. Dia mengatakan macam ni sebab dia banyak deal dengan anak-anak yang dalam penjara, anak-anak dalam prison ataupun anak dalam beriman, boys home dan sebagainya. Dia katakan biasanya bila tanya apa cerita, apa sebab dia melakukan kesalahan atau apa sebab dia masuk dalam geng ke, dia masuk dalam ni, kata biasanya sebab keruntuhan rumah tangga bermula dah ada kat rumah. Dan biasanya bila tanya awak duduk dengan siapa, biasanya dia akan kata duduk dengan mak. Dia bapak mana? Cakap bapak tak ada. Biasanya macam gitu. Dia kata bapak dia tak ada. Bapak tak ada. Bapak tak tahu kat mana. Selalu dengar dia akan hidup dengan ibu tunggal. Ibu tunggal. Dia kata ni mak dia, mak seorang. Jadi father figure tu tak ada kat rumah. Dan bukan kita katakan kalau ibu tunggal tak boleh besarkan jadi anak yang berjaya. Tak. Bukan saya bermaksud macam itu. Tapi nak dikatakan generally biasanya sumber ataupun father figure dekat dalam rumah tu penting. Dan dia sendiri mengatakan, seorang pakar yang saya jumpa tu, dia katakan kalau misal kata ada father figure dekat dalam rumah, anak tu lebih mudah dan cenderung untuk berjaya berbanding kalau tidak ada father figure dekat dalam rumah. Jadi biasanya kalau bapa ada kat rumah dan dia mainkan peranan, dia lihat pembesaran anak itu daripada kecil sampai dia besar, dia lihat pembesaran dia dari sudut kelakuan dia, dari sudut pengajian kat sekolah, dari sudut apa yang dia minat dan sebagainya. Bapa dia invest masa, fokus kepada anak tersebut, anak tu akan berjaya sebab dia rasa dia ada support daripada bapa. Bukan kita bermaksud kalau misalnya kata ada ibu ni tak, tapi ada sebab kenapa Allah banyak cerita bapa dengan anak dalam Quran berbanding ibu dengan bapa, ibu dengan anak. Sebab ibu ni dia bila dah melahirkan anak, dia dah dapat title ibu dah. Dia dah dapat title ibu. Dia dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan title ibu. Tapi kalau bapa dia kena usaha sikit. Dia kena usaha sikit untuk dia ni mendapat kelayakan untuk menjadi seorang bapa yang baik. Okay, jadi sebab tu penting bapa kan penting sangat untuk mainkan peranan dalam pembesaran anak-anak. Jadi cerita ni Yusuf dengan bapanya, Nabi Yusuf dengan bapanya ini Nabi Yaqub kan, dia melambangkan kasih sayang, cinta, respect antara satu dengan yang lain. Dengan perkataan ya abati saja. Jadi sebab tu kita bila belajar Quran kita nak kena faham. Bila orang kata macam kalau kita sebagai bapa
Kalau anak buat salah, kita kena nimbang. Anak tak solat, kita kena rutan. Itu kita belajarlah. Ada hadis lah, ada apa dan sebagainya. Tapi ini satu konsep yang perlu kita faham. Mana kasih sayang kita kepada anak-anak? Mana belayan manja kita kepada anak-anak? Sehingga kan anak-anak ni dia rasa selesa dengan kita bila nak berbual. Tapi dia tak nampak kan, oh bapa nak jadi sumber, nak kena garang, nak kena ganas, nak kena apa dan sebagainya. Dan itu tidak melambangkan ajaran yang dibawa oleh para anbiya kita. Tapi yang menunjukkan kepada kita, para anbiya menunjukkan kepada kita bahawasanya sebagai seorang bapa perlu menunjukkan kasih sayang kemesraan. Sehingga kan Nabi SAW sendiri mengatakan, dia nampak anak kecil, Nabi peluk, Nabi cium, kemudian sahabat tanya kepada dia, kenapa kau peluk cium ni semua? Kata ni memang kita kena buat sayang kepada anak kecil. Kemudian sahabat tu kata, aku ada 10 orang anak, tak satu pun aku pernah cium, aku pernah peluk. Kemudian Nabi katakan, man lam yarham la yurham. Siapa yang tak memberikan rahmah, siapa yang tak bermanja, siapa yang tak menyayangi anaknya, dia tidak akan dikasihi. Maknanya dia pun tak akan dapat belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting untuk kita ada hubungan yang baik dengan anak. Ya abati. Ni dah pukul 10 dah ni. Baru sekejap yang baru ya abati, belum habis pun ayat ni. Okay, saya sambung sikit lagi. Jadi keselesaan seorang anak berhubungan kepada ayahnya. Nabi Yusuf juga menunjukkan tanda hormat kasih sayang dan perkataan abati. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara. Matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Ikut logik lah, teman-teman yang ada kat sini, ikut logik, boleh tak kita lihat matahari, bulan dan bintang dalam satu masa? Dia ada satu perkara yang mustahil, betul tak? Kita cuma boleh nampak bulan dengan bintang, tapi kalau matahari just nampak matahari. Kita tak boleh nampak matahari dan bulan sebelah-sebelah. Tak boleh nampak dan tak akan nampak. Kalau sunnatullah, perintah Allah, aturan Allah terhadap bumi ini, matahari dia datang pada waktu siang, kemudian dia akan ditukar dengan bulan, dan kadang-kadang ada bintang. Kadang-kadang ada bintang. Ada masa malam tu kita tak nampak bintang, kita nampak bulan je. Tapi tak boleh kita nampak matahari, bulan, bintang dalam satu masa, dalam satu penglihatan mata kita. Jadi, kalau dari sudut itu, mimpi Nabi Yusuf ni memang dah pelik lah. Memang dah pelik lah. Ra'aitu ahad asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku nampak 11 bintang, matahari dan bulan. At the same time, bukan dia nampak matahari dulu, nampak bulan, tak. Kemudian dia letakkan 11 bintang dulu, kemudian matahari, kemudian bulan. Jadi matahari kat tengah-tengah. Sepatutnya bulan bintang sama-sama, baru matahari. Tapi tak, ni matahari kat tengah-tengah. Jadi dari sudut mimpinya tu memang pelik dah. Mimpi memang pelik. Tapi ada penafsiran ulama, ada perbincangan ulama tentang perkara ni. Apa maksud bintang tu, apa maksud matahari, apa maksud bulan. Dan majoriti mengatakan maksud 11 bintang itu adalah adik-beradik Nabi Yusuf itu sendiri. Jadi bayangkanlah, kalau kita kata bintang dekat langit, bukan kita boleh nampak bintang tu, boleh kira kan, oh ada 11, ada 12, ada beratus dan sebagainya. Kadang-kadang bintang tu ada satu simbol yang kita lihat dekat waktu malam tu, dia ada terlalu banyak sehingga kan kita tak mampu nak kira. Tapi Nabi Yusuf specifically cakap 11. Jadi bila dia cakap 11 tu, macam sebagai seorang bapa yang ada 12 orang anak, seorang bapa ada 12 orang anak, satu anak yang datang dia kata saya nampak 11 bintang. Apa yang dia akan fikir? Dia akan fikir maknanya engkau ni disujud oleh 11 anak-anak aku yang lain. Jadi itu macam nak tunjukkan bahawasanya macam ini memang spesifik nak ceritakan tentang mereka, Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya, dan juga Wasyams wal Qamar ini adalah ibu bapa. Jadi tak ada yang kalau bila kita kaji hadis ataupun baca tafsir, tak ada yang mengatakan Syams tu bapa, Qamar tu ibu, tak ada. Tapi nak katakan Syams wal Qamar ini adalah ibu bapa lah, kan. Sama ada dia Syams tu ibu ke, Qamar tu bapa ke, kan itu apa yang boleh kita tafsirkan ataupun kita maksudkan adalah Syams wal Qamar ini adalah ibu bapa. Okay. Tapi kalau ahada asyara kaukaban adalah adik-beradik 11 orang. Tapi kalau kita lihat daripada sudut kita belajar sikitlah tentang bintang, bulan, matahari ni semua.
Bintang ni dia tujuan utama adanya bintang, dia ada dua. Satu ni dia untuk mencantikkan malam. Okey. Malam kita perlu cahaya bulan untuk kita lihatlah cahaya bulan. Tapi kita ada bintang ni sebagai untuk mencantikkan background dia. Itu nombor satu tujuan dia. Tujuan nombor dua, bintang ni adalah untuk penunjuk jalan. Kalau orang jalan waktu malam, dia nak tengok kiblat ke, nak tengok jalan, dia boleh lihat dengan aturan bintang tu sendiri. Okay. Ni kalau orang yang belajar ahli apa, ahli orang kata tu apa, alam orang kata tu belajar apa, belajar ilmu falak dan sebagainya, dia akan atur tengok bulan. Oh, ni bulan ni menunjukkan macam ni, bulan menunjukkan macam ni dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya juga adalah tujuan adik-beradik lah. Adik-beradik ni dia bukanlah selalu berada dengan kita, bersama-sama dengan kita. Tapi adanya mereka ni untuk mencantikkan kehidupan kita sebagai seorang keluarga, okay, meriahkan lagi suasana, ada adik-beradik yang ramai dan sebagainya. Kemudian as and when kita perlukan, mereka akan bersama dengan kita. Bila kita nak minta panduan dan sebagainya, akan ada abang kita ke, kakak kita ke, atau adik kita yang akan bantu kita untuk menguruskan kehidupan. Jadi kadang-kadang ada isu dengan mak bapak dan sebagainya, nanti adik-beradik datang dan bantu secara bersama. Jadi ibarat bintang, dia tak semestinya ada selalu, okay? Tetapi bila kita perlukan, dia akan ada dekat situ dan dia boleh bantukan kita untuk menjadikan menjadi arah pandu kepada kehidupan kita. Itu nak dikatakan tentang ni bintang. Matahari dan bulan pula, dia ni kalau kita cakap tentang matahari, kita cakap tentang matahari, bumi ini memerlukan matahari dan bumi ini akan mengelilingi matahari. Okay. Bumi akan mengelilingi, bukan matahari mengelilingi bumi. Bumi yang kita tinggal ni dia akan mengelilingi matahari. Dan banyak ibadah kita semua bergantung dengan keadaan matahari. Betul tak? Contohnya solat kita. Solat kita ni bergantung dengan keadaan matahari dekat mana. Kalau dia datang waktu fajar dia masuk waktu subuh. Kemudian bila dah matahari kat tengah-tengah, dia dah masuk waktu zuhur dan sebagainya. Jadi kita punya kehidupan harian ni bersandar kepada keadaan tempat matahari itu berada. Ibadah kita dan sebagainya. Jadi nak tunjukkan Asyams, matahari ni dia adalah macam ibarat sumber utama kehidupan. Al-Qamar pula, Qamar kalau kita belajar dari sudut sainsnya, kan, bumi mengelilingi matahari, tetapi bulan bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Dia macam gitu. Okey, kita mengelilingi matahari, tapi bulan mengelilingi bumi. Okey. Dia bukan dua-dua mengelilingi bumi tak, tapi dia punya keadaan dia macam itu. Jadi nak tunjukkan bila matahari dah tak ada, sekarang ni bulan pula yang akan mengelilingi bumi. Jadi nak tunjukkan kepada kita keadaan ibu bapa kita, kan, keadaan ibu bapa kita bila waktu kita ni muda, bila kita waktu ni muda, kehidupan kita ni akan mengelilingi mereka. Kehidupan kita kita dibesarkan dalam rumah mereka, kan, kita diasuh, kita diberikan nafkah, bayaran sekolah ke, apa-apa keperluan kita semua akan ibu bapa kita yang akan asuh. Okay? Tapi apabila kita dah mula membesar, kan, dan mereka pula mula menua, mereka pula akan mengelilingi kita. Maknanya kita pula yang kena jaga mereka juga. Faham tak? Itu macam proses kehidupan. Jadi bila matahari pada awalnya mengelilingi bumi, maknanya dia yang akan memberikan kita kehidupan. Tapi bila dah sampai pada waktu senja, pada waktu malam, kita pula akan mengelilingi bumi, yang mana kita mengelilingi bulan, maka ibarat mereka pula yang memerlukan kita. Tapi dalam dua-dua keadaan, matahari mengelilingi bumi ataupun bulan mengelilingi bumi, dalam dua-dua keadaan buminya akan dapat manfaat. Betul tak? Dalam dua-dua keadaan buminya akan dapat manfaat, bukan matahari dapat manfaat atau bulan dapat manfaat. Kita yang berada dekat bumi ni, kita akan dapat manfaat dengan kehadiran matahari dan bulan. Jadi nak katakan ibu bapa kita dalam waktu kecil kita dapat manfaat daripada mereka, bila kita dah besar, mereka pula mula menua, kita pun akan dapat manfaat daripada mereka dengan keadaan di mana kita yang menjaga mereka. Itu matahari dan bulan. Jadi ini satu perkara yang inilah bila kita kaji tentang matahari, bulan, bintang dan sebagainya, dia akan nampak macam ada kena-mengena dengan kehidupan kita secara keluarga. Jadi nak tunjukkan
mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ni adalah mimpi yang sangat-sangat pelik dan menakjubkan apabila kita dapat kaji dengan betul-betulnya. Okey. Jadi dia nampak matahari, dia nampak bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ra'aitu li sajidin. Jadi daripada situ bila dia nampak ra'aituhum li sajidin, mereka semua ini sujud kepada aku. Jadi ini ibarat macam Nabi Yaqub bila dengar mimpi tersebut ataupun kata-kata yang datang daripada Nabi Yusuf itu, dia tahu bahawasanya Nabi Yusuf ni adalah Nabi Allah yang bakal mendapat wahyu daripada Allah, dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebagai seorang Nabi, dia tahu kita hanya boleh sembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan itu adalah ajaran daripada datuk nenek moyang Nabi Yaqub sendiri, iaitu Nabi Ibrahim AS untuk sembah Allah. Jadi bila anak dia berkata tentang satu perkara yang pelik, iaitu ada makhluk yang sujud kepada dia, itu menandakan bahawasanya akan ada datang kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anaknya Nabi Yusuf AS. Okey, wallahu taala alam bisawab. Saya rasa saya tak dapat nak cover semua lagi ayat ni. Ada banyak lagi perkara yang saya perlu ketengahkan, tapi masa tidak mengizinkan untuk kita teruskan. InsyaAllah minggu depan saya akan continue lagi ayat ni. Kemudian saya akan sambung ayat ke-5 dan juga ayat ke-6 insyaAllah. Kita akan cuba dapatkan 3 ayat pada minggu hadapan. Sebab tadi permulaan dia agak panjang sikit, supaya kita dapat faham kenapa kita belajar tentang surah Yusuf ini, dan kita dapat mendalami lagi dalam surah Yusuf ini insyaAllah. Boleh? Okey, sekarang saya minta semua kalau ada apa-apa soalan, nak tanya ke dan sebagainya, boleh silakan untuk tulis dekat dalam chat. Tapi kalau tidak ada soalan, saya minta, kalau boleh at least saya minta lah, saya harap. Jadi yang dalam nama-nama yang ada kat sini tak adalah nampak macam orang tu tak ada teruskan. Jadi saya minta kalau boleh at least tuliskan apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah boleh tuliskan dekat dalam chat, jadi kita boleh belajar secara bersama insyaAllah. Okay, Brother Zair katakan, Ustaz, when can we rewatch the recorded video? InsyaAllah selepas habis sesi ni saya akan edit, saya akan cuba edit video dulu. Tengoklah macam mana saya punya editor ni boleh buat macam mana ni cepat. Once kalau dah siap, saya akan hantar email insyaAllah. Sebelum, paling lambat pun sebelum kelas bermula pada minggu hadapan, saya akan berikan video link tu kepada anda semua melalui email insyaAllah. Okay? Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun mungkin pengajaran yang kita ambil lah daripada kisah kita pada malam ini atau perbincangan kita pada malam ini, boleh saya minta untuk dituliskan dekat dalam chat, kemudian kita boleh ambil manfaat secara bersama insyaAllah. Apa yang anda rasa perkara baru yang anda belajar pada hari ini insyaAllah. Okay. Kak Norima, importance of relationship between father and son. Yes. Saya memang banyak kali saya ada air ke apa tak? Dalam Pak ujung ke ada McDonald? Nak? Okay, sekejap ni habiskan ni. Ada McDonald, boleh samurai burger sini. Okay. Jadi kalau dalam banyak kuliah-kuliah saya, hatta bila saya hubungan dengan pasangan muda dan sebagainya kan, bila dapat anak dan sebagainya, dia kata, bapa please mainkan peranan. Dia kata, bapa sebagai seorang bapa, please mainkan peranan sebagai seorang bapa. Kalau awak berjaya untuk buat tu, insyaAllah anak awak boleh berjaya lah, insyaAllah. Okay? Sebab kita memang perlukan a father figure dalam kehidupan kita. Hormatnya seorang anak pada akhirnya ciri dari sifat Nabi Yusuf. Yes. Jadi dia antara poin yang mungkin saya boleh tambah sikit, kenapa Nabi Yusuf dia sebelum mula dia dah show respect kepada Nabi Yaqub, sebab Nabi Yaqub ni Nabi. So sekarang ni dia nak bincang tentang sembah atau ra'aituhum lisajidin kan, dia sujud. Jadi dia macam ibarat nak tunjukkan, oh kalau kau nampak semua ni 11 bintang, matahari, bulan dan sebagainya sujud pada engkau, maknanya macam aku pun sujud pada engkau, sedangkan aku ni Nabi. Macam itu kan. Sebab tu sebelum dia mula, dia tunjukkan rasa hormat dia dulu kepada bapa dia. Dia kata, I respect you as a father, okay, I love you as a father, but I'm going to tell you something. It's like macam
Betul ke benda ni? Takkan sampai macam gitu sekali, apa kelebihan? Jadi macam sebelum mula dia nak tunjukkan hormat sebab dia sendiri tahu bahawasanya bapa ni adalah someone special. Jadi sebab tu dia mulakan dengan hormat. Okey. Sekarang Ustaz, saya pelajari ni dalam surah Yusuf ini banyak fasa yang boleh kami jadikan pedoman hidup. Yes, ada banyak fasa, ada banyak pengajaran. InsyaAllah pelan-pelan lah kita doa bersama-sama. Kalau Allah berikan kita rezeki, boleh lebih kurang dalam 3-4 bulan mungkin kan kita dapat khatamkan kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Jadi ini adalah bulan yang pertama. InsyaAllah nanti bulan-bulan akan datang boleh join lagi sekali dalam sesi-sesi seterusnya lah. Okay. Kalau tak dapat join pada masa akan datang pun tak apa. Kalau just register, video link, recording saya akan paskan kepada semua. Jadi untuk anda kaji pada masa akan datang. Interdependence of parents with us as children. Bumi mengenai matahari, bulan mengenai. Yes. Jadi nak katakan macam saya bila baca pun macam okey, ada kena-mengena matahari dengan bumi, kemudian bulan dengan bumi, dan dengan bintang dan sebagainya. Dia ada kena-mengena dengan hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan adik-beradik. Jadi ada kelebihan dia yang tertentu. Okay. Bapa memegang peranan yang penting dalam keluarga. Yes, betul. Tapi bukan kita nak memaksudkan ibu ni tak ada peranan dalam keluarga. Tak. Saya katakan ibu dah jadi ibu once dia dah melahirkan anak. Dia dah dapat title dia. Walaupun lepas tu dia tak susukan ke, dia tak besarkan dan sebagainya, dia tetap dapat kelebihan title ibu juga. Tapi kalau bapa, dia kalau tak mainkan peranan, kan dia ni macam tak menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang bapa. Surah Yusuf di juz 12 also 19 jumlah daripada Yusuf. Yes, ni antara fun fact yang saya jumpa apabila saya kaji kitab-kitab tafsir yang mengatakan, ada ulama mengatakan ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Okey, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam sesi yang pertama ini. InsyaAllah ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, pada masa yang sama, tempat yang sama, dan kita akan sambung dalam ayat-ayat yang lain juga insyaAllah. Jadi dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.